Tan Sri Yang Tua, pertama, apakah status masa tindakan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan berkenaan dengan isu tuntutan pihak yang mendakwa waris Kesultanan Sulu melalui proses arbitrasi di Sepanyol, Perancis dan Luxembourg? Latar belakang isu ini telah saya jelaskan sebelum ini di Dewan Rakyat pada 10 Mac 2022 yang lalu dan boleh disemak melalui penyata rasmi Dewan Rakyat. Pada masa ini, kerajaan giat melaksanakan tindakan yang komprehensif dalam menghadapi semua tindakan perundangan di Sepanyol, Perancis, Luxembourg yang terbaru di Belanda. Sehingga kini, pihak penuntut yang mendakwa waris kepada Kesultanan Sulu yang diwakili oleh sekumpulan peguam diketuai oleh Paul Cohen telah membawa proses arbitrasi ke beberapa buah negara itu bermula di Sepanyol dan pada 29 Jun 2021, Mahkamah Madrid telah memutuskan bahawa pelantikan penimbang tara Dr. Gonzalo Stampa pada 25 Mei 2021 telah pun terbatal dan tidak sah. Namun beliau bersama pihak penuntut bertindak tanpa pedulikan keputusan pembatalan tersebut dan sebagainya telah memindahkan proses timbang tara di Sepanyol dan di Perancis. Rentakan itu, timbang tara seterusnya dibawa ke Perancis di mana Dr. Gonzalo Stampa telah mengeluarkan the final award pada 28 Februari 2021 yang memutuskan supaya kerajaan Malaysia membayar kepada penuntut sejumlah USD 14.92 bilion ringgit USD. Kerajaan telah mendapat perintah penangguhan pelaksanaan stay of execution pada 12 Julai 2022 bagi mencabar the final award tersebut. Walau bagaimanapun, sekali lagi, pasukan peguam penuntut terlebih dahulu memintas keputusan tersebut dan pada 11 Julai 2022 dengan notis sitaan bagi dua aset Petronas di Luxembourg yang dikemukakan melalui bailiff di Luxembourg. Terkini, pasukan peguam penuntut dalam proses untuk menguatkuasakan final award oleh Dr. Gonzalo Stampa di Belanda bagi menuntut melalui proses sitaan aset syarikat-syarikat dari Malaysia di sana. Kerajaan melalui Jabatan Peguam Negara sentiasa komited dan akan mencabar segala proses perundangan yang perlu dihadapi. Percobaan terkini oleh pihak yang mendakwa sebagai waris Kesultanan Sulu untuk merampas aset yang didakwa milik kerajaan Malaysia di Belanda boleh dikatakan sebagai satu lagi tindakan mengimbang kesempatan yang bertentangan dan melanggar peraturan timbang tara dan norma di bawah Convention New York, the United Nations Commission on International Trade Law or UN-CITRAL. Kerajaan melalui pasukan khas bagi menangani isu tuntutan waris Jamalul Kiram II Sultan Sulu terhadap kerajaan Malaysia telah dibincangkan perkara dan mempunyai langkah-langkah strategik yang akan dilaksanakan. Namun perkara tersebut tidak dapat sededahkan di sini, Tan Sri Yang di-Pertua. Minta maaf ada panjang sikit dan perlu dibaca keseluruhannya, Tan Sri. Tan Sri Yang di-Pertua, jawapan kepada yang kedua, apakah perlu tindakan yang dilaksanakan oleh kerajaan Sabah bagi memahami isu sebenar serta mengutukkan tindakan oleh penuntut, peguam penuntut serta penimbang tara yang dianggap sebagai mencemarkan kedaulatan undang-undang. Isu tuntutan pihak yang mendakwa waris Kesultanan Sulu ke atas Malaysia merupakan isu nasional yang menjadi perhatian rakyat dan masyarakat antarabangsa. Dalam konteks ini tidak dinafikan tanggungjawab kerajaan memerintah untuk memastikan isu tuntutan ini ditangani dengan efektif dan efisien. Komitmen bagi kesedaran yang sama juga harus dalam setiap rakyat di negara termasuk Sabah untuk memahami isu sebenar daripada sumber fakta yang tepat dan sahih. Dalam arti kata lain, rakyat Sabah juga mempunyai peranan untuk menapis dan menghalang penyebaran berita tidak tepat mengenai isu tuntutan oleh pihak yang mendakwa waris Kesultanan Sulu serta memastikan fokus memberi terhadap maklumat sah kepada sumber kerajaan yang diakui Kementerian Jabatan Berkepentingan. Tanggungjawab untuk menjaga kepentingan negara adalah tanggungjawab bersama.
Kerajaan mengalu-alukan bantuan daripada masyarakat umum untuk sentiasa mempertahankan kepentingan negara walaupun melalui media sosial.